Dihormati Tuan Pengerusi Majlis, barisan hakim yang arif lagi bijaksana, seterusnya hadirin sekalian. Hai kawan-kawan, mahu mendengar cerita? Saya ada sebuah cerita. Terima kasih cikgu, tajuk diberi. Kalau terdengar, rugi. Kalau dengar, banai nilai murni. Dengar-dengarkan ya dan selamat beramal. Tanggal 16 Mei, itulah tarikh keramat bagi seorang insan bergelar guru. Saban tahun, Cikgu Pavitra pasti menerima sebuah bungkusan yang berisi sepasang pakaian. Hadiah tersebut telah membangkitkan ingatan Cikgu Pavitra ketika beliau mengajar murid tahun 5 di sebuah sekolah luar bandar 20 tahun dahulu. Loceng telah berbunyi, menandakan bermulanya sesi pembelajaran. Pada hari itu, seperti kebiasaannya, Cikgu Pavitra akan masuk ke kelas tahun 5 cepat. Setelah menerima ucapan selamat pagi daripada murid-murid, Cikgu Pavitra meminta murid untuk duduk dan bersedia untuk memulakan sesi pembelajaran. Mata Cikgu Pavitra terpaku pada meja seorang muridnya bernama Selva. Seperti kebiasaannya, muridnya itu belum tiba lagi. Ish, setiap hari mesti datang lewat, getos Cikgu Pavitra di dalam hatinya tanpa mengetahui punca sebenar muridnya itu selalu hadir lewat ke sekolah. 10 minit selepas sesi pembelajaran bermula, Cikgu Pavitra terdengar bunyi ketukan pintu kelas tahun 5 cekat itu. Cikgu, bolehkah saya masuk? Tanya Selva terketar-ketar kerana dia sudah tahu guru mata pelajaran seni itu pasti akan memarahinya. Belum sempat Selva duduk di kerusinya, Cikgu Pavitra terus kemarahinya kerana datang lewat ke sekolah. Kemarahan Cikgu Pavitra menjadi-jadi apabila terpandang baju Selva yang kotor serta tidak terurus serta seluarnya yang koyak. Mengapakah baju kamu kotor? Tengok muka macam orang tak mandi, rambut tak sikat, bentak Cikgu Pavitra. Sudahlah lewat datang sekolah, pastu pakaian seluar berlubang macam ini, tambah Cikgu Pavitra lagi. Rakan-rakan kelasnya ketahuan Selva. Selva hanya tertunduk tanpa memberikan sebarang jawapan. Selva tahu akan kesalahannya, datang lewat serta tidak terurus. Cikgu Pavitra terpaksa bertindak demikian supaya Selva memberitahu ibu bapanya agar dapat menjadikan pakaian yang bersih serta dapat menggunakan penampilan Selva. Cikgu Pavitra tidak mahu murid-murid yang lain mencontohi sikap Selva yang tidak mengutamakan kebersihan. Perkara ini berulang untuk beberapa hari. Setiap hari Cikgu Pavitra akan mengingatkan dia. Namun begitu, Selva seperti tidak mengendalikan nasihat beliau. Sikap Selva mengundang kemarahan beliau. Kawan-kawan, hendak tahu apa yang lalu dilakukan oleh Cikgu Pavitra akibat tidak tahan dengan sikap Selva. Cikgu Pavitra telah mendenda Selva. Beliau menyuruh Selva memakai kain batik hingga waktu balik. Dia berharap agar sikap Selva akan berubah. Selva pun memakai dengan hati yang berat. Semua murid ketahuan Selva. Selva berasa amat malu. Pada waktu rehat, Selva tidak ke kantin pada hari itu. Dia terus ke padang dan minum air menggunakan pipe di belakang store. Cikgu Pavitra yang lalu di kawasan ini terlihat perbuatan Selva itu. Hatinya tersentuh. Dia melihat Selva duduk seorang dan menangis. Timbul rasa bersalah dalam hati Cikgu Pavitra. Selva sentiasa datang lewat dan kelihatan tidak terurus sejak 2 bulan yang lalu. Sebelum itu, dia tidak pernah berbuat demikian, malah dia sentiasa membantu rakan serta sentiasa menyiapkan tugasan yang diberi. Cikgu Pavitra dekat ke rumah Selva dan berjumpa dengan ibu bapanya. Petang itu selepas waktu persekolahan, Cikgu Pavitra ke rumah Selva. Apabila dia tiba di rumah Selva, Selva tiada di rumah kerana mengambil upah memiti bunga melur di kebun bunga Cheng Ho. Cikgu Pavitra berbual dengan ibu Selva.
Ibu Selva memberitahu ekonomi keluarganya berubah setelah kematian suaminya dalam sebuah kemalangan 2 bulan lalu. Sejak itu, Selva dan ibunya terpaksa bekerja untuk menyara keluarga mereka. Selva pada awal pagi akan membantu ibunya menoreh getah. Manakala selepas pulang dari sekolah, dia akan mengambil upah memetik bunga. Ibu Selva juga meminta maaf kerana tidak dapat menguruskan Selva dengan baik. Dia sedar pakaian Selva yang lusuh serta seluarnya yang koyak itu dapat diganti kerana dia tidak memiliki wang untuk membeli pakaian yang baru. Tanpa disedari, berderu air mata membasahi pipi Cikgu Pavitra. Rasa bersalah serta menyesal dengan perbuatannya terhadap Selva. Dia menunggu hingga Selva pulang. Selva terkejut melihat Cikgu Pavitra di rumahnya. Cikgu Pavitra memeluknya dan meminta maaf. Cikgu Pavitra membawa Selva ke pekan dan membelikan sepasang pakaian yang baru. Selva menolak, tetapi Cikgu Pavitra menyatakan beliau ikhlas hendak membantu Selva. Sejak hari itu, Cikgu Pavitra sentiasa membantu Selva sehingga dia ke Menara Gading. Oh ya kawan-kawan, siapakah yang mengirimkan bungkusan yang berisi sepasang pakaian itu? Ya, Selva yang mengirim hadiah itu. Setelah menamatkan pengajian di Menara Gading, Selva telah membuka perniagaan sendiri. Dia menjadi pereka fashion terkemuka. Sebagai menggenang budi terhadap jasa gurunya, setiap tahun dia akan mengirimkan sepasang pakaian kepada Cikgu Pavitra. Kawan-kawan, pengajaran daripada cerita ini ialah kita mestilah membantu orang yang berada dalam kesusahannya tanpa mengharap balasan, dan kita perlulah berfikir terlebih dahulu sebelum membuat sesuatu tindakan. Sekian, terima kasih.